الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رؤوف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه وارزق بنا يا رقيب يا عليم يا خبير أغثني يا الله يا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah sungguh yang berbahagia ini kita dapat bersama semula untuk kita sambung kitab Ushul Tauhid fi Ma'rifati Turuqil Iman li Rabbil Majid. Ushul Tauhid pada menjelaskan pengenalan jalan-jalan iman bagi Tuhan yang Maha Agung. Karena Al-Alim Al-Alam Syekh Nasir bin Muhammad Taifan Mas'udi Al-Fajr. Baik, kita masuk dalam kita baca dari hari kita masuk sampai kepada Waba'adu 2, 4, 6, 8 datang dalam kurungan Waba'adu. Kalau tak nampak itu kita sekali baca mesti Waba'adu barang Waba'adu 8 datang dalam kurungan Waba'adu. Empat surat nombor 2 Rakam Ithnain Safah Rakam Ithnain Fakrah Thaminah. Naralah perenggannya 8 Fakrah Thaminah dalam bracket Waba'adu. Waba'adu qala musallimu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu ba'dal basmalah wa ba'dal hamdalah wa ba'da salatu wassalamu ala nabi, maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam, yang jadi dengan dia berbeza setengah. Yang demikian itu daripada setengah yang hamba umum akan diangkut. Jadi kata Tuan Husin Al-Mas'udi Al-Fajr, inilah suatu risalah merujuk kepada Ushul Tauhid fi Ma'rifati Turuqil Iman li Rabbil Majid, kepada risalah yang diberi tajuk asal Ushul Tauhid pada menjelaskan pengenalan jalan-jalan iman bagi Tuhan yang Maha Agung. Di mana risalah ini kecil sifatnya, kecil, taklah panjang lebar, kecil je. Pada menyatakan beberapa makna maksud dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz. Nak menceritakan lafaz istilah-istilah yang digunakan dalam agama. Yang lafaz tadi yang beredar atas agama Islam menjadi popular masyhur
dalam agama Islam. Yang mana lafaz-lafaz yang beredar tadi, yang jadi dengan berbeza setengah itu daripada setengahnya. Setiap lafaz yang digunakan dalam agama Islam yang dilihat oleh Tuan Husin ini tak sama maksud lafaz tu. Maka dia cuba mengumpul lafaz-lafaz, sebutan-sebutan supaya sebutan lafaz tadi dipahami oleh awam. Barangkali dia mengamati ramai yang pandai sebut tapi tak tahu apa yang disebut. Dibimbangi tak sampai maksud ketika disebut, dia tak tahu apa yang disebut, tak sampai maksud. Bila kita baca surat tapi tak faham makna, walaupun surat itu tentang kematian tak sedih. Tak surat dalam tulisan Parsi contohnya, padahal surat itu menceritakan kematian keluarga kita tak faham makna, tak sedih pun macam itu. Dia tak sampai maksud surat. Jadi istilah-istilah yang digunakan tak sampai maksud kalau kita tak faham apa yang dikehendaki dari istilah. Akhirnya tanggapan kita salah. Baik, maka dipukul lafaz-lafaz istilah-istilah yang masyhur digunakan dalam agama Islam. Yang jadi dengan dia berbeza setengah demikian itu daripada setengahnya. Yang hamba umur akan dia lafaz-lafaz tadi daripada kitab Munyatul Faqih Al-Mutajabid atas matan jurumnya bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Buhari, dan kitab Jami' li Usul bil Awliya bagi Syekh Ahmad Al-Bajqanawi, dan kitab Kibril Ahmar wal Iksir Al-Akbar bagi Sayyidina Sayyid Abdullah bin Al-Bakar Al-Idrusi, dan kitab Risalah Musyairiyah bagi Imam Abi Qasim Abu Farid bin Hawazin Al-Musyairi, dan matan Nasaki, dan matan Warahid, dan beberapa syarah bagi keduanya. Inilah bahan rujukan Tuan Husin untuk mengisi isian tulisan kitab yang berjudul Usul Tauhid fi Ma'rifati Turkil Iman li Rabbil Qasim. Jadi banyak kitab yang diambil dan syarah kepada kitab matan Mubarahid serta matan Nasaki. Kita ni tak pernah bertemu sebahagian kitab yang sebut ni, sebab kita bukan orang yang alim sampai boleh baca semua kitab, dan kita bukan orang yang mengkaji seperti Tuan Husin. Jadi mana ada kitab ni. Nafa'ana Allah bi'ulumihim wa nawwara qulubana bi anwari asrari adim bi anwari asrarihim adim. Maka barang datang dalam risalah ini atas kebetulan yang sebenarnya, maka iaitu daripada beberapa cahaya mutiara alfaz mereka itu yang sangat cemerlang. Jadi risalah ini datang muncul risalah ini untuk menjelaskan beberapa mutiara lafaz mereka itu para alim ulama yang nak disebut daripada kitab-kitab tadi. Jadi untuk kita melihat lebih lanjut, boleh rujuk kitab-kitab yang disebut oleh Tuan Husin. Tuan Husin ni ada dasar ambilan untuk mengarang kitab ini. Dan lafaz-lafaz yang diambil, dilihat lafaz yang sangat perlu dipilih sendiri oleh dia. Dan barang yang datang ia atas kesilapan atau ganggu ibaratnya, maka iaitu daripada hati hamba yang hina lagi keruh ini. Andai kata ada kesilapan di dalam mengukir daripada kitab-kitab tadi, maka Tuan Husin mengaku iaitu daripada hati hamba yang hina lagi keruh. Maknanya hati dia bebal, maknanya dia tak nampak, maknanya dia tak berhati-hati. Kalau ada, tak ada lagi lah kitab yang nak mengkomentar kitab ni. Baik. Maka hamba harapan Tuan Husin
Dia bersedar daripada segala ikhwan yang melihat dia akan cederanya itu. Kalaulah ada mu'alim selepas dia tak ada dah. Ada mu'alim membaca kitab ni, terperasan ada kesalahan berlaku daripada kilan beliau. Apa pesan? Membetul akarnya. Kemudian dia letak amal yang hakik. Hendaklah betul, tapi hendaklah berhati betul-betul. Ditakuti yang melihat itu pun salah juga dia. Kesilapan orang yang kata salah tu, maknanya perhati betul-betul membuat, baru buat pembetulan. Dan kemudian dia dapat lagi hendak tanggung akan di atas betulnya jikalau dengan barang lebih jauh dan doa sekalipun. Dia bersegala kaum wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu pun dia kata sekiranya tak boleh nak tanggung maksud dia tu, maksud karang tu jadi dengan apa makna yang boleh dituduhkan kepada maksud yang betul, baru ubah dia kata. Kalau tak jangan pandai sebab dia dah kaji habis. Maknanya Tuan Husin ni walaupun dia suruh betul, tetapi dia memaklumkan penulisan ini hasil daripada kajian dia yang teliti dah. Pada dia tak nampak dah tambah tak tenang sebab terkesan. Kalau siapa-siapa nak berbetul apa yang dalam ni, baik-baik buat dengan penuh teliti dan baik-baik pertimbang dulu. Mungkin barang-barang kali ada masih ada lagi ruang untuk menunjukkan kepada maksud yang betul. Kali itu pun tak ada, taklah. Dia kata macam tu. Akhir kali wala haula wala, tidak daya tidak upaya. Wala haula wala quwwata, tidak daya tidak upaya, tidak daya dan tidak kekuatan. Quwwah illa billah, segalanya hanya dengan daya dan kekuatan Allah Al-Ali Al-Azimi, yang maha tinggi dan maha agung. Innahu ala ma yasha'u qadiru, sesungguhnya Allah yang memiliki daya dan kuat ini, yang maha tinggi dan agung ini, ala ma yasha', atas perkara yang dia berhendaki sangat berkuasa. Itu sudah tegas. Baik. Muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'limihi wa ta'allumihi. Muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'limihi wa ta'allumihi. Ini suatu muqaddimah, suatu sari kata, pembuka bicara pada menyatakan kelebihan ilmu. Kelebihannya banyak, kelebihan harta, kelebihan ibadat, kelebihan taat, kelebihan haji, kelebihan puasa, kelebihan ilmu. Dan kelebihan mengajar akan dia, orang yang menyampaikan ilmu. Dan kelebihan menuntut akan dia, kelebihan orang yang menjadi penuntut ilmu. Ini bab ataupun pasal atau muqaddimah nak menjelaskan kelebihan ilmu, kelebihan yang menyampaikan, kelebihan orang yang menuntut akan dia. Bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia, yaitu firman Allah, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Artinya bahawa sesungguhnya mereka yang takut akan Allah daripada segala hambanya adalah segala ilmuwan. Sudah tentu di sini menunjuk maksud ilmu, dan maksud orang yang mempunyai ilmu kepada takut kepada Allah. Bukan semua ilmu berkelebihan, tetapi hakikatnya nak mencapai maqam al-khasyah, maka merasa takut dengan ketuhanan. Maknanya takut ni tadi, Allah ni kan maha agung. Maka keagungan Allah itu mendatangkan rasa tak sanggup hati nak berdepan dengan keagungan. Kita akan rasa rebah di hadapan kesempurnaan Allah. Kita akan rebah di bawah kesempurnaan maha pemurahnya Allah, maha kasihnya Allah, maha penciptanya Allah.
maka hati yang nak berdekat dengan yang maha agung ni tadi akan lemah, rasa takut. Siapa yang rasa lagu tu? Adalah ulama. Jalan nak rasa lagu tu adalah ilmu yang boleh menyampaikan rasa macam tu. Jadi bila dilihat di sini, mana-mana ilmu yang membawa kepada kita tadi mengenal dan rasa mengagung dan hadir rasa khauf, ilmu itu ilmu yang duduk di tempat pertama sekali, ilmu yang sangat dituntut, ilmu yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Jadi kalau kita nak mencari fadilat ilmu, pilih ilmu yang membawa hati kita takut kepada Allah, hati kita mengagungkan Allah. Maka ilmu itu ilmu yang sangat besar, kelebihan dia seperti dalam kitab Usul Tauhid yang disebut oleh Tuan Musim ini. Sebab tu tuan-tuan hadir kasih Allah, Sayyidina Hasan pernah menyebut tentang perbandingan orang yang ada rasa takut, getar, rasa teraguk dengan keagungan Allah ni. Tulisannya, maknanya ilmu yang disampaikan dia tadi, dibandingkan dengan darah orang yang mati syahid, ada kata ditimbanglah di mahsyar, telak mahsyar tempat penghakiman seluruh ibadat. Dari dakwah ulama yang dalam kitab itu letak di sebelah piring timbang tu, satu lagi letak sebelah piring darah para mujahidin syuhada tu letak di sebelah piring ni, dan berat lagi dakwah kalangan ulama di sisi Allah, besar lagi ilmu para ilmuwan. Ini yang disebut oleh ulama. Jadi kita bila kita nilai segitu ilmu apa? Ilmu yang membawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut madadul ulama. Midadul ulama, midad tidak kuat. Midadul ulama yuzan yaumal qiyamati bidami syuhada wa yatarajjah midadul ulama ala dami syuhada. Seandainya nanti ditimbang darah mujahidin di medan syahid dengan dakwah para ulama di akhirat, di hari kiamat kelak, maka yang tarajah lebih berat, lebih besar, lebih berat dakwah para ulama, nilai dia. Jadi maknanya bila kita tengok mati syahid ni tak terhingga dah besarnya pahala di sisi Allah, kerana nyawa dia dan jasad dia diserah dalam jalan Allah. Tapi ulama rupanya mengatasi lagi keadaan. Jadi kalau kita ni tadi hendak berkelebihan di sisi Allah, cuba wujud atau munculkan ulama dalam manjung ni. Ustaz Ahmad, ulama ni orang yang punya rasa takut kepada Allah, beramal dengan ilmu dia. Lagi kata olehmu ya Muhammad. Artinya kata olehmu ya Muhammad, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, yaitu tiada bersamaan segala mereka yang mengetahui sekalian mereka itu dan segala mereka yang tidak mengetahui sekalian mereka itu. La yastawi dengan orang yang mengetahui, antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Quran sendiri tetapkan darjat dia tak sama. Maka bila disebut darjat tak sama, keistimewaan dia berbeza, maka kemuliaan dia akan berbeza. Sekiranya kita ni tadi sembahyang 2 rakaat, contoh, kita nak bagi faham tak, puasa contoh seharian, puasa kita di sebulan, sembahyang 1 hari sunat 2 rakaat contoh. Nak dibanding sembahyang kita yang sekiranya kita buat seharian
sepenuh hari 2 rakaat dengan puasa sebulan, nak dibandingkan dengan sehari puasa ulama dengan 2 rakaat sembahyang ulama, besar lagi yang ulama. Nak dibandingkan ibadat kita, sebab kemuliaan dia berbeza, bukan kuantiti perbuatan tu. Kemuliaan dia berbeza berdasarkan tak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu. Sebab tu nak melahirkan ulama bukan senang, susah. Jadi untuk terjadinya sesatnya umat ni ataupun asyrat sa'ah, tanda-tanda berlakunya kiamat alam ini, antaranya Allah tarik ilmu dengan mematikan para ulama. Jadi dengan adanya ulama, masih ramai ulama, lambatlah lagi kiamat. Tapi bila makin kurang para ulama, tanda antara tanda-tanda kecil kiamat semakin tiba. Kalau kita yang tak ada ilmu mati tak tahu apa. Kenalah corona contohnya tak. Semua penduduk maju meninggal, tak ada masalah di situ. Tapi kelas ulama yang mati itu ada masalah. Ibarat misbah terpadam, ibarat lampu sebiji terpadam. Besarnya dan berbezanya kemuliaan ulama dengan orang lain. Sebab itu sehingga kan an-nazru ila wajhil ulama ibadah, sehingga kan ada perkataan melihat, memandang wajah ulama itu suatu ibadah. Jadi kerana itulah ramai yang menziarahi para ulama, dapat tengok muka pun tak buat kerana itu ibadah. Bukan susah. Jadi ulama bukan pondok tu, untuk guru tu, ziarah. Dia buat tengok muka, itu dihukum ibadah. Jadi bila kita tengok tak sama. Jadi bila tak sama, jangan kita merendah-rendahkan yang Allah muliakan, dihinakan dalam hati kita. Kita berdepan kemuliaan Allah. Sebab bila di sisi Allah dah tetapkan kemuliaan, tiba-tiba kita tandang dia tak ada rasa mulia, itu bahaya. Tanda hati keras. Jadi adab kita dengan apa yang dilihat oleh syarak, apatah lagi kita tentang kelebihan ilmu, dan orang yang ke ilmu itu la yastawi, tak sama dengan orang yang tak mempunyai ilmu. Dan lagi firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat oleh Allah akan segala mereka yang beriman, mereka itu daripada kamu, dan segala mereka yang datang akan mereka itu ilmu akan beberapa darajat. Kalaulah orang beriman, Allah beri. Kalaulah kalaulah orang-orang yang beriman, Allah angkat mereka itu ke dengan kemuliaan. Tetapi orang yang berilmu, Allah beri pula darjat kebesaraan. Beriman itu dah cantik dah, tapi bila diiring dengan ilmu, dia tak sama lagi dah, jadi atas lagi. Ini firman Allah menunjukkan dalil khas kepada betapa berkelebihan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Sebab pesan dekat anak-anak kita, ada pesan kat dia kita, ajak adab dengan orang lain supaya dapat barakah dan menjunjung perintah, dan kita sama membesarkan, menjunjung perintah membesarkan orang yang ada ilmu seperti dalam Quran yang disebut oleh Allah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadl alimi ala abidi ka fadli ala adnatu. Artinya bermula kelebihan orang yang alim atas orang yang alim, yaitu seperti kelebihan aku. Nabi tunjuk diri dia atas sekurang-kurang daripada kamu. Sayyidul Bashar. Nabi ini bukan sebarang Nabi dan bukan sebarang Rasul. Dia anak Sayyidul Adam, Sayyidul Bashar. Kalau Adam tadi, manusia Bashar, maka dia penghulu seluruh manusia. Malah ulama bermuafakat, berpegang bahawa Rasulullah ini terbaik.
daripada seluruh ru'asa malaikat. Jadi seluruh ketua-ketua malaikat. Berapa orang ketua malaikat ni? 4 orang. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel cabut nyawa. Mikail bawa rezeki dah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israfil sangka kalah. Jibril bawa wahyu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lebih mulia lagi Rasulullah daripada ru'asa malaikah. Jadi kalaulah dengan makhluk yang maksum ni pun Rasulullah lebih mulia. Rasulullah maksum juga sebagai insan kan. Malaikat tadi bukan jenis makhluk buat dosa. Jadi bila jenis bukan buat dosa, malaikat pun maksum juga. Cuma mereka tidak mukallifin, tidak ditaklifkan. Dan manusia ditaklifkan. Di kalangan manusia ada golongan yang maksumin, Rasul para anbiya. Ini sebuah rasul dengan seluruh ru'asa malaikah, maka dia lebih baik daripada ketua-ketua malaikat. Jadi bila dia kata macam tu, dia kata aku seperti mana kelebihan aku ke atas sekurang-kurang daripada kamu yang jahil, yang tak kuat ibadah, yang tak mengerti apa-apa. Beza tak antara gunung dengan batu lah, beza dia. Ada gunung dengan sebutir batu. Jadi apa maksudnya? Kelebihan orang yang ada ilmu ke atas orang yang kuat ibadat, melebihi seperti mana melebihi dia daripada sekurang-kurang kamu. Maksudnya kalaulah nisbah kemuliaan Rasulullah dengan kita umat dia, maka jauhlah sangat nak dibandingkan kelebihan kita yang ada dengan kelebihan pada Rasulullah. Begitulah diumpamakan kalau kita agungkan. Sebab antara rukun syahadah yang ditulis di dalam kitab Kerukunan karangan Arsyad Al-Bajali. Kerukunan ni ringkasan Sabilal tadi tu, pengarang yang sama, Arsyad Al-Bajali. Disebabkan kita nak tengok Sabilal tebal sangat, maka tengoklah kerukunan tu. Kan dulu kita ada kitab kerukunan kan. Lah kita tak jumpa lah kitab kerukunan tu. Dalam kitab kerukunan tu buku semat 2 atau 3, tuan-tuan boleh tengok di sana arkan syahadah, mengesahkan esa zat Allah, esa sifat Allah, esa perbuatan Allah, dan membesarkan kebesaran Muhammad. Wajib rukun tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sahaja dia manusia yang diutuskan Allah, malah hendaklah ada membesarkan Muhammad mengatasi yang lain. Daripada diri syurga, daripada diri seluruh malaikat, nak dibandingkan dengan seluruh yang terbaik. Muhammad yang terbaik. Bila yang terbaik di sisi Allah nak dibandingkan yang terbaik ni, tak ada bandingan lah. Diambil pemisahan tu, diletak kepada orang yang ada ilmu dengan orang yang buat ibadah, jarak dan beza sampai macam tu. Baik. Jadi ilmu ni ilmu apa ni? Ilmu yang manfaat, merujuk kepada awal nas tadi, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Maknanya ilmu yang mendatangkan rasa takut. Nak takut bagaimana kalau tidak ilmu itu membahaskan tentang mengenal Allah, mengenal mengenal kekuasaan Allah yang tak terbatas, mengenal pengetahuan Allah yang tak terbatas, mengenal kudrat Allah yang tak terbatas, mengenal perbuatan Allah yang tak ada sekutunya. Kita ni makhluk dia yang lemah. Ada satu ayat tak ingat, bila orang mengingkari akan Rasul, sampai bukan mengingkari Rasul, mengingkari perintah Rasul, maksudnya beriman kepada Allah, sampai mempertuhankan Isa sebagai Tuhan dan ibu dia sebagai Tuhan. Lalu Al-Quran menjawab, Kuma ya'kulani ta'am. Di hujung ayat untuk menyanggah perasaan hati mengangkat Isa sebagai Tuhan tu, mereka dua orang ni ya'kulani ta'am. Mereka dua orang ni makan makanan. Sebab manusia ni dia akan apa? Menteri garam
paling memperangkah dia, dah, Pak Imamkah dia, Ustazkah dia, semua ni kalau tak bagi makan, nak berdiri pun tak larat. Tidak. Kalau sebuah kerajaan yang sangat besar menguasai kerajaan yang lain, kalaulah diberi cadangan untuk memilih hang hendak kerajaan yang hebat itu, tanpa boleh makan atau hang boleh makan tapi tak boleh memiliki kerajaan, mesti dia pilih semangkuk nasi dengan secawan ayam. Nampak tak? Tak boleh pun nak duduk atas kursi bila tak boleh makan dan minum. Baik. Lemah tak manusia ni, hanya bergantung dengan segelas ayam. Betapa lemahnya Isa tu nak diibaratkan oleh Allah kepada orang yang mengangkat sebagai Tuhan. Tidakkah kedua-duanya makan dan minum dengan angkat Tuhan? Jadi banyak wali Allah ni, bila dia tadi merasa hina di hadapan Allah, dan banyak yang mendapat hidayah, dia kena makan tu. Bila makan dia rasa apa? Lemah dengan Tuhan. Satu hal, bila kita makan dan minum tu, kenapa apa? Allah tak berhajat kepada kita. Maksudnya Allah tetap ketuhanannya maha sempurna dan lengkap. Dan walaupun dia tak bagi kita makan, dan dia tak berkehendak pula kepada ketaatan kita hingga dia menjadi Tuhan, maka dia tak berkehendak kepada makan kita dan minum kita untuk menuhankannya. Tak bagi makan pun tak hilang ketuhanannya, dan bagi makan pun tak mengurangi ketuhanannya. Tiba-tiba dia bagi kita makan dengan kasih dan dengan lemah lembutnya. Kita siapa masa tu baru sehina dengan Tuhan. Maknanya bila kita tersentuh hati macam tu, kita kena Tuhan lah tu. Di situlah mendatangkan rasa malu, rasa takut. Jadi ilmu yang sebenar, ilmu yang yakhsyallah, membawa takut kepada Allah. Itu ilmu yang pertama. Sehingga ditanya tentang ilmu yang sebenar itu apa? Ilmu yang sebenar itu ilmu al-ilmu billah, ilmu mengenal keagungan, kebesaran, keesaan Allah. Itu ilmu. Sehingga akan diawalkan dengan kaedah awal bil ma'rifatullah, merujuk pada hadis mahwal iman, mahwal Islam. Maka merujuk kepada hadis mahwal iman, mahwal Islam didahului dengan tertib apa itu kepercayaan, dan at-tasdiq bil qalbi, apa itu Islam, ittisal awamillah dengan beberapa rukun dia, rukun ihsan. Di sana ulama mencipta kaedah awal ilmu dalam mengamalkan suruhan agama ini, ma'rifatullah, mengenal Allah supaya hadir rasa takut ini. Bila dihimpun ada ilmu iman, ada ilmu Islam, ada ilmu ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, maka datang rasa takut. Maka ulama boleh menghimpun semua ilmu di dalam hati dia. Nak jadi kelang ilmu dalam hati dia, dapat mengeluarkan faedah ilmu sehingga rasa takut kepada Allah. Itu yang dikatakan ilmu yang tak kita tangkap. Panjang cerita kitab ni, begitu begini, nanti kita lari fokus ni. Saya bagi tahu saya ilmu mengenal Allah. Jadi ilmu mengenal Allah, bahasa yang nak kita dengar selalu ilmu ma'rifat. Ma'rifat tu orang Melayu sebut, orang Arab sebut ilmu ma'rifatullah. Nak wakaf pun mesti wakaf atau marutah kan, ilmu ma'rifah. Sebut tu sedap lah dengar kan. Nanti ilmu ma'rifat. Itu tak sedap langsung. Tak sedap kan, bahasa Arab bagi baca bahasa, bagi jadi bahasa Arab sikit lah. Ma'rifah tak apalah, tak salah pun. Jadi tak sedap dengar kan. Ilmu ma'rifah dihilangkan mutah pun ilaih tu, ilmu ma'rifatullah itu kan. Jadi bukan boleh dijubit tak ketahuan. Ini dah bahasa kampung ni. Dia ada protokol dan tertib dia. Maka dengan itulah terwujudnya kita ulama ni, sampai ilmu sendiri pun diseleksi dan cuba diterang bagaimana ilmu yang nak dicari, dan kaedah nak memahami Allah itu sendiri pun diatur dengan ilmu yang begitu tertib. Bukan main dengar pegang pun tak macam tu.
Hari ini ramai ya mengenal Allah dengan secubit-cubit kertas yang tak ada mukadimah, tak ada bab fasal, tak ada khatimah. Lepas tu mengenal Allah. Kalau itu asbab, rasa peliklah, tak menjadi masalah dan taklah mustahil atas Allah nak kurniakan pengetahuan lagu ini kepada orang tertentu. Tapi asbab dia nampak macam tak kenal lah, begitulah kan. Kita tak hukum dia tak betul. Tapi kalau mengambil mudah lagu itu, tak payah turun Quran lah. Tak payah Nabi nak ada Allah turunkan Quran Nabi, baca pula berumat tak bahas sampai ke hari ini. Segala galian yang belum selesai Quran tu. Jadi pentingnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mesti ada bahan yang lengkap. Ulama buat ni kerana sunnatullah. Macam tu untuk menyampaikan yang hak. Sebab tu mengaji biar dengan ulama. Jadi kita ni sebagai tukang baca je. Baik. Jadi dah sedang lah. Bunyi macam sedang lah. Kita baca kitab ni berapa 20 minit ke sedang. Kita baca dulu kan tak? Lagi nak minum lagi, nak kopi lagi. Nak berhenti dah? Boleh dah nak berhenti pasal sampai ke aku stop. Bila tanya boleh nak berhenti ya, dah rasa lega kan. Kita nak cari stop yang ni. Sampai stop apa tu? Daripada fadla alim ala al-abid wa fadla ala adnakum, bermula kelebihan ilmu yang alim atas orang yang alim itu seperti kelebihan aku atas sekurang-kurang daripada kamu. Itu status dia sangat jauh dan jauh perbezaannya. Bukan tak sembahyang, bukan tak puasa, bukan tak berhaji, tapi ulama yang ada ilmu sehingga dapat memimpin umat dengan orang yang beramal ilmu dengan diri sendiri. Beza dengan Nabi dengan paripurna umat ni jauh sangat kelebihan yang ada. Sebab tu setiap hembusan nafas dia, setiap zikrullah dia nilai tak sama macam nafas dan zikir kita. Begitulah ketaatan dan ibadah para ulama tak sama. Walaupun beribu ratusan rakaat, ribuan rakaat sembahyang dengan 2 rakaat para rasul sembahyang tak sama. Jadi kita jangan merasa hukum ibadat banyak juga, takkan tak level dengan Syekh Imam Syafi'i contohnya, Ibn Hajar contohnya. Jangan, pasti tak sama. Mereka mesti tak sama. Nas dan Nabi. Dan sabdanya wallahu a'la wa a'la. Bukan kita baca baru setengah jam. Lepas pagi ni kan tunggu gembur lah apa kan. Jadi kita sudah kat situ, walaupun masa kita habis sedikit. Barakah ni benda yang baik. Kita yakin dan percaya bila kita datang hatinya ikhlas, memohon taufik dan hidayah, mudah-mudahan diselamatkan Allah pada akhirat. InsyaAllah barakah akan diturunkan Allah. Tak sampai tak, kalau tak nampak sekarang, nampak kemudian. Imam Ghazali dia ada orang biasa. Ketika diusi Baitul Maqdis Palestin, disebabkan dia jumpa ramai ulama, dalam hati dia, ya Allah, jadikanlah anakku, zuriatku seperti ulama. Esok nanti jumpa ulama lagi, maka dia berdoa macam itu. Akhirnya lahirlah imam yang bertaraf 100 ulama. Seluruh ulama ni jadi melunjuk saja. Lahirlah Imam Ghazali atas barakah hasrat yang tulus daripada ayahnya. Jadi barakah tu tak nampak sekarang ni, nampak kemudian kan. Ramai ada yang buat, ada tukang kepoh, yang jadi ulama besar tu yang orang kitab tu. Jadi kita ni barakah tu kita nampak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan
nak baca panjang tapi bakal nampak kesian.